So, saya tambah lagi Abang Q Boleh. Okey. So sepanjang PKP ni juga saya tertarik dengan seorang cikgu, guru kaunseling, pengurusi guru kaunseling di Pulau Pinang. Bila kita bercerita tentang tajuk buat dulu baru tahu ni. So dia ada sebut satu perkataan yang saya sangat suka dan saya nak share dengan adik. Okay? Saya pun belajar sepanjang PKP ni saya dapat dan saya kongsi dengan adik. Nak membina confident dalam buat sesuatu. Membina confident dalam buat sesuatu. Dalam proses buat sesuatu, dia ajar benda ni. Okay? Perkataan dia senang je. Myself. M-Y-S-E-L-F. Dia boleh salin dulu. Myself. M-Y-S-E-L-F. Okay. Kalau dah, pump sikit. Siapa yang sudah? Okay. Alright, semua dah Okay. So, myself ni saya pergi satu-satu. Yang pertama, dalam buat apa-apa perkara, M yang pertama, kita mesti All we ever hear from you is blah blah blah. So all we ever do is go yeah yeah yeah. And we don't even care about what they say. 'Cause it's yeah 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 yeah. Blah blah blah. Alright. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berjumpa dalam macam TV pula Kita berjumpa dalam perkongsian kita dalam grup I am pula. The Champion. Alright, sebelum kita nak sembang lagi panjang, topik kita hari ni lah buat dulu baru tahu. Alright, buat dulu baru tahu. Dan sebenarnya benda ni ada dalam saya punya modul tips bina confident. Alright, tips yang keempat. Sorry. Tips yang ketiga tentang nak bina confident, kita akan share tentang tip ni. Right. So sebelum kita cerita tentang tips ni, tentang perkara ni, buat dulu, baru tahu. Saya suka untuk berkongsi dengan semua yang baru masuk dalam grup dan semua yang baru masuk dalam sesi kita petang ni. Anda boleh share link live ni kepada mana-mana tempat yang anda sukalah. Dalam mana-mana grup IG ke, kat kawan ke, set kat kawan-kawan, set kat grup sekolah, suka hati korang lah. So boleh sharekan link ni ke mana-mana korang boleh share. So supaya ramai orang boleh masuk dan dapat manfaat. Dan sebelum kita bergerak lagi panjang tentang topik kita petang ni, Abang Q suka nak kongsi tentang grup kita. Kita ada di grup Abang Bat, ini Mr. B. Right, ini Mr. B. Kita ada grup namanya ialah The Champion. The Champion ni menghimpunkan individu-individu sekolah menengah, IPT, orang berjaya pun ada dalam grup tu untuk membangunkan 3 perkara. Yang pertama kepimpinan diri, yang kedua tentang keyakinan diri, dan yang ketiga ialah tentang komunikasi. So dalam grup tu kita akan banyak berkongsi tentang 3 perkara tu. So insyaAllah siapa yang ada dalam grup tu kita cuba bantu dengan perkongsian daripada Abang Q sendiri, saya dan speaker-speaker hebat macam Mr. B. Right. So salah satu yang kita kongsi petang ni ialah tentang buat dulu baru tahu. Dan topik ni Abang ada share dalam kelas kita. Ni orang yang dah join kelas macam Iman, macam Nurin, siapa lagi? Adriana, Deborah, dia dah belajar dah tentang tips ni. Tips dia ialah peluang ataupun pengalaman. Tapi saya yakin dan percaya ilmu saya cetek. Mr. B punya ilmu sangat luas dan sangat dalam. So hari ni kita nak gali apa yang Mr. B akan kongsikan berkaitan dengan tips peluang ni. So saya nak share sikit apa benda peluang ni. So bagaimana peluang ataupun pengalaman boleh membina confidence seorang, keyakinan diri seorang. Sebab bila dia buat, dia akan rasa. Bila dia rasa, dia akan percaya yang dia boleh buat. Yang penting buat dulu, baru tahu. Tapi ceritanya bukan saya yang nak kongsi, Mr. B yang nak kongsi. Ilmu ni sangat luar biasa. Saya yakin Mr. B ni orang yang hebat. Saya panggil Abang Bat lah. Tapi korang panggil Mr. B. Alright? So, kita tak nak berbibir panjang-panjang. So, kita akan teruskan kepada Mr. B untuk berkongsi. Okay, pengenalan sikit, latar belakang sikit. Lepas tu, Abang Bat boleh kongsi sebebasnya. Platform ni saya sediakan kepada speaker-speaker untuk ini platform kau punya. Ini platform anda punya. So boleh nak boleh lah. Silakan. Alright.
Alright, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Abang Q sebab membuka ruang dan peluang ini untuk saya dapat berkongsi. Alhamdulillah. Yang saya nampak sekarang ni hanya muka Iman seorang je. Okey, Iman daripada mana Daripada? Kuantan. Okey. Kemudian saya nampak muka Atif. Dari mana Atif? Saya dari Perak. Dari Perak. Perak di mana? Ipoh. Ipoh. Okey, saya pun orang Perak, orang Taiping, orang Teping. Okey, yang lain saya tak dapat muka. So terima kasih, selamat datang. Okey, hari ni topik yang pada saya sangat menarik dan saya suka sangat dengan topik ini, buat dulu baru tahu. So saya percaya ramai orang, yelah mungkin kalau ada yang tengok dia kata dia faham dengan tajuk ni, ada orang yang cakap apa benda tajuk ni sebenarnya. Okay, so apa yang saya nak kongsikan hari ni ialah cerita dia ialah ramai orang yang benda ni benda yang normal. Apa-apa saja tugasan yang diberi, apa saja yang kita minta, benda yang normal biasanya akan berlaku perkara yang negatif dulu. Contoh, bila orang tanya boleh tak buat benda ni? Biasanya orang akan cakap tak boleh, tak tahu, tak nak buat. Dia negatif dulu. Dia rasa macam dia tak tahu. Okay? Dia tak mampu untuk buat sesuatu. So kenalah dengan apa yang Abang Q selalu ajar ni tentang confident. So hari ni kita nak sharing je, santai-santai. Kalau ada sepanjang perkongsian ni ada sebarang pertanyaan, boleh je tanya, tak ada masalah. Cuma kalau ada chat tu saya kena check sesuatu ni. Kalau nak interrupt saya, nak tanya apa-apa boleh, tak ada masalah. Okay, kita akan buat sesi santai je. Sebab benda ni pun juga adalah benda baru untuk semua trainer. Termasuk juga Abang Q nak bercakap di hadapan orang secara online. Biasa kita bercakap secara face to face. Jadi kepada kami juga benda baru ni buat dulu baru kami tahu. So kalau kata nak interaksi ni lebih kata memberi impact kepada adik-adik sekalian, kita kena tanya, interrupt saya waktu bila kita cakap ni, interrupt supaya kita boleh memberi maklumat tu lebih efektif lah. Okay, alright. Yang pertama tadi saya cakap, ramai orang yang negatif sebab yang pertama dia tak tahu tentang potensi diri dia. Sebab tu tadi saya suka apa yang aku cakap, dia suka cari 3 benda. Yang pertama tadi apa Bang Q? Confident. Cari confident. Yang kedua keyakinan diri. Dan yang ketiga tadi is komunikasi. So hari ni kita juga akan lebih kurang bercakap dengan 3 perkara benda ni. Okay? Saya dah buat aktiviti live ni sejak PKP dan saya juga dapat banyak perkongsian daripada guru-guru dengan rakan-rakan trainer. So hari ni saya nak share tentang tajuk yang saya selalu buat, iaitu buat dulu baru tahu. Okay. Saya nak bagi gambaran dalam cerita kehidupan saya sendiri, live saya sendiri. Okay. Yang pertama inilah live ataupun secara online ni saya tak pernah buat sebelum ni. Bila kita mengalami PKP ni dia rasa macam boleh ke orang nak dengar ke? Okay. Sebab kita tak tahu macam mana kaedah untuk menarik minat orang. Tapi bila saya buat baru kita tahu macam ni cara ni kita nak bercakap, macam ni kita nak buat. So ini benda yang pertama live. Yang dalam kehidupan saya juga yang paling saya rasa saya suka kongsi ialah saya percaya ramai orang seperti saya dalam kehidupan saya dulu belajar waktu SPM. Saya cerita pasal saya belajar zaman SPM saya tak pernah ambil bidang sains, iaitu fizik, biokimia, biologi, admat. Saya tak pernah ambil, tapi saya nak maklum dan saya nak cerita sikit latar belakang saya berkerusan sebagai seorang jurutera awam, civil engineer. Sekarang saya jadi seorang trainer atau motivator. Kalau orang tanya kenapa saya nak jadi motivator padahal kerusan saya macam ni, kalau nak ditanya, ramai orang yang hebat-hebat seperti Datuk Dr. Fazilah Kamsah, dia adalah pakar dalam perancang bandar. Datuk Dr. Teguh Asmadi, dia adalah pakar dari kejuruteraan mekanikal.
So saya dulu, bila saya mula nak belajar dalam bidang kejuruteraan awam, saya tak pernah ambil bidang sains ni. Saya rasa ragu, boleh ke saya habis dalam bidang saya? Alhamdulillah, saya habis dalam bidang diploma, saya habis dalam bidang degree. Dan saya insyaAllah ada perancangan untuk pergi ke bidang sama pengajian master, tapi bukan dalam bidang kejuruteraan, tapi bidang yang saya suka. Sebab dulu, waktu saya mula masuk bidang ini, saya bukannya berminat dengan bidang ini, tapi saya didorong oleh keluarga. Tapi bila dorong tu saya kata minat ke tak minat ke, boleh tak boleh ke, saya buat dulu. Alhamdulillah saya dapat dan saya berada dalam dunia kejuruteraan, kerjaya saya dulu, saya merasai dunia tu dan akhirnya saya buat benda yang saya minat. So saya dah buat dulu saya dah tahu. So apa maksud saya ialah, kita nak buat sesuatu ni yang paling penting kita kena cari experience, pengalaman. Pengalaman ni memang sangat berharga. Orang cakap pengalaman ni berharga, betul. Pengalaman sangat berharga. Sebab tu orang dulu cakap, siapa yang makan garam dulu kan. Orang dulu cakap lah. So sama juga dalam perkongsian ini saya cerita tentang kita ni nak buat apa-apa pun kita kena cari pengalaman. Mesti cari pengalaman. Tapi nak cari pengalaman ni ada 4 jenis orang yang saya nak share. Okay? 4 jenis orang. Catat. Catat. Ada 4 jenis orang ni. Okay. Yang pertama, pergerakan dari segi pergerakan, ada orang ni yang pertama dia laju bergerak. Orang pertama dia laju sangat bergerak. Sebab apa? Dia ni mungkin ada confidence yang sangat tinggi. Yang pertama orang ni dia laju bergerak sebab dia ada confidence yang sangat tinggi dan dia ada ilmu. Okay. Orang yang kedua, orang ini dia sedikit perlahan sebab dia ada ilmu tapi tak ada confidence. Kita boleh check diri kita kat mana. Dalam buat sesuatu, kita dekat mana. Ada orang ni. Yang pertama tadi, dia laju sebab dia ada ilmu, dia ada confidence. So bila dalam, kalau laju dan confidence tinggi ni, insyaAllah apa-apa yang dia buat ni, insyaAllah dia akan berjaya. Yang kedua tadi, ada orang ni dia ada ilmu tapi dia tak confident. So dia ada ilmu, dia tak confident. So dia mungkin, dia bergerak tapi dalam keadaan perlahan. Sebab tu experience sangat penting. Bila dia ada experience, baru dia akan build confidence dia. Okay. Orang yang ketiga, dia ni orang yang sesat. Dah lah tak ada ilmu, tapi confident tinggi. Tak ada ilmu, confident tinggi. Dia memang rendah je. Ini pun masalah juga. Okay. Dan yang keempat ni orang yang tak bergerak langsung. Dah lah tak ada ilmu, dia tak ada confident. Ni orang yang tak bergerak langsung. Kat situlah dia. So, berbalik dengan apa orang ni, yang paling penting orang yang nak berjaya, dia mesti ambil tindakan. Saya ulang, nak berjaya kena ambil apa? Nak berjaya mesti ambil apa? Saya sebut tadi orang nak berjaya mesti ambil apa? Keyakinan. Adriana, okay, terima kasih. Walaupun tak suara saya nampak bibir bergerak. Alright. So kalau dapat semua muka best tu. Walaupun Azli baring tu boleh nampak muka dia. Terus tutup gambar. Tak? So kalau dapat live kita dapat gambar kita rasa seronok sikit. Baru rasa macam ada orang kat depan. Kita bercakap kat komputer Okay. Setakat ni ada nak tanya dulu sebelum saya teruskan lagi. Terima kasih ada yang baru masuk Kalau ada soalan boleh tanya. Kalau ada soalan nak tanya. Saya galakkan untuk buka kamera. Suara saya dengar kan? Dengar. Clear, alhamdulillah. Saya kalau bercakap dengan ni, biasa ada orang tegur, kenapa cakap jerit-jerit? Saya cuba try intonasi saya punya volume tu saya cuba control. Okay. Ada nak tanya apa atau boleh saya teruskan? Boleh, teruskan dulu. So Abang Q nak tambah saya sikit? InsyaAllah, kita akan masuk kejap lagi. Okay. InsyaAllah, okay. Alright. Okay, tadi saya cerita pasal ada 4 jenis jenis orang tadi. So, salah satu benda yang nak mengatasi benda-benda ni, tadi tentunya ilmu dan juga confident. Sebab tu berkaitan dengan Abang Q punya cerita jugalah. Abang Q minat benda tu. So, ianya ada berkaitan. Dan satu lagi yang saya nak cerita ialah nak pastikan benda ni tinggi ialah dia mesti kenal potensi diri. Ramai orang yang tak berjaya sebab dia tak kenal potensi diri. Tu sangat rugi lah. So macam mana nak kenal potensi diri? All we ever hear from you is blah blah blah. So all we ever do is go yeah yeah yeah. And we don't even care about what they say. 'Cause it's yeah 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 yeah. Blah blah blah. Ada macam-macam cara untuk mengenali potensi diri.
Dan saya rasa ini bukan, saya tak nak cerita kat sini, mungkin ada platform-platform lain ataupun Abang Q boleh buat slot lain untuk cerita pasal potensi diri. So potensi diri ni ada juga test-test yang kita boleh buat. Saya hari ni saya ada masalah, kalau saya ada laptop, saya boleh bagi soalan-soalan, boleh buat direct, so mungkin boleh nampak dengan jelas. Sebabkan pakai platform yang kurang baik ni, saya hanya cerita dulu, kalau ada platform akan datang kita boleh cerita pasal potensi diri. Sebab potensi diri ni kita boleh buat macam-macam test yang ada. Sama ada menulis ataupun pergerakan tangan. Kalau mungkin dekat sekolah pernah buat macam ni ke, pernah buat ada test macam ni? Test tangan pernah buat test tak macam ni? Dekat sekolah. Aktif siapa? Pernah ada tak? Pernah di sekolah, dekat sekolah ada program dia buat test contoh macam ni. Pernah tu. So ini kita test macam ni, macam peluk tubuh badan, mata, telinga, macam-macam style ni kita boleh belajar potensi diri. Tapi benda ni bukan kat sini sebab benda tu sangat lama. So salah satu nak buat kita ni confident dalam apa benda yang kita masuk ialah kita kena kenal potensi diri. So potensi diri ni juga boleh saya tengok juga YouTube Abang Q ni banyak benda. So boleh tengok kat YouTube Abang Q, pergi tengok Facebook. Mungkin juga boleh pergi ke tempat channel saya. Saya channel senang je, Motivator Awesome. Ada juga perkongsian-perkongsian. Mungkin tak sebanyak Abang Q lah. Tapi adalah sedikit-sedikit yang saya kongsikan. Boleh mungkin adik-adik guna pakai lah. Tajuk saya Motivator Awesome. Nanti saya tulis dekat chat. Boleh Abang Q? Boleh. Saya tulis kat sini dekat chat. Saya punya. So yang nak belajar lagi, siapa yang belajar tentang potensi diri kan, boleh follow Mr. B. Facebook, IG, YouTube insyaAllah. Tajuknya sama, Motivator Awesome. Kat situ ada banyak juga sharing. Sharing ni insyaAllah tak ada masalah. Kalau dah dapat nak share orang lain pun tak ada masalah. Itulah saya antara orang yang saya nak berterima kasih Abang Q memberi platform untuk kita berkongsi. Sejak dari bulan 3 ni berdepan dengan komputer je, jadi cara bercakap betul-betul pun dah kelang kabut. Ni face to face dah boleh ni. Ni permulaan lah untuk bercakap kembali. Dah lama tinggal bercakap ni. Kelang kabut dah bercakap ni. Right. Okay. Saya juga nak share. Okay. Share juga satu cerita yang saya diajar lah ataupun saya dikisahkan oleh seorang guru saya tentang buat dulu baru tahu. Kisah ni tentang seorang lelaki. Seorang lelaki ni dia nak berguru dengan cikgu dia. So cikgu dia cakap, kalau kau nak berguru dengan aku, kau datang rumah aku. Dia cakap dengan cikgu dia, baik cikgu, saya akan datang. Saya akan datang. Lepas besok tak datang. Seminggu tak datang. Sebulan tak datang. Tiba-tiba dia jumpa kat bandar. Jumpa dengan cikgu dia. Cikgu dia jumpa lagi. Aku dengar kau nak berguru dengan aku. Ya cikgu, saya nak berguru dengan cikgu. Kau kena datang jumpa aku. Cepat. Cikgu dia cakap. Baik cikgu, saya akan datang. Tak boleh kau kena datang besok. Sebab dulu kau janji kau akan datang sampai sudah kau tak datang. Dia cakap, esok kau kena datang rumah aku selepas solat subuh, kau datang rumah aku. Dia cakap, baik cikgu, esok saya akan datang. Pukul berapa? Selepas subuh. Lebih kurang jam 7 atau 7.30 pagi, kau mesti berada kat rumah aku. So besok ni pun, anak murid ni pergi kat rumah cikgu dia. Sampai ke rumah cikgu dia ketuk-ketuk bagi salam, cikgu dia buka pintu. Okey, kata, kita ambil lah nama dia. Kata, Atif, okey Atif, awak datang rumah saya Atif. Awak masuk rumah saya Atif. So, bila dia masuk rumah, dia cakap dengan anak murid dia, Atif, awak buat rumah ni macam rumah sendiri. Ini ada pepatah Melayu biasa cakap. Buat rumah macam rumah sendiri kan. So, dia pun masuk rumah. Macam rumah sendiri, dia berdirilah. Malu. Yang Tok Guru ni pergi masuk bilik. Dalam 10 minit dia keluar. Kau ni Atif, kenapa kau masih berdiri? Kenapa tak duduk? Barulah si Atif duduk. Dah duduk, Atif masih malu-malu sebab rumah cikgu dia rasa segar, tak pernah datang. So dia pun cakap, cikgu cakap, Atif, kita belum sarapan, jom kita makan. Kau buatkan mi goreng? Buatkan mi goreng? Atif boleh jawab, saya tak tahu cikgu. Atif cakap, saya tak tahu nak masak mi goreng. Seorang lelaki biasa. Masak ni memang antara benda yang fail. Tapi sekarang ni, chef terkemuka banyak orang lelaki. Tapi perkara biasa, saya tak tahu masak mi goreng cikgu. So, cikgu dia cakap, kau tak tahu masak mi goreng? Tak pernah masak cikgu, tak tahu. Jadi cikgu cakap, okey Atif kau masuk ke bilik ke dapur tu, dekat dapur aku ada mi. Dekat dapur ada mi, ada sayur, dia beritahu semua ramuan peralatan, dia beritahu kat mana, dia kata kau pergi masuk dapur dan kau goreng. Dia dah beritahu lah apa buat dari step 1 sampai mi goreng ni siap.
So cikgu ni pun masih dekat depan lah, duduk depan, kelentung-kelentang dekat dapur, masaklah mi goreng ni. Selepas seketika, cikgu pun pergi dapur. Atif, kenapa kau tak siap lagi? Dah siap cikgu. Habis tu kenapa kau pergi sini? Saya tunggu cikgu datang dapur. Lah, kenapa kau tak angkat benda ni, masuk ke dalam periuk, letak atas meja, kita boleh makan sama-sama. Oh, kena letak dalam periuk cikgu? Ya. So dia pun letak dalam periuk semua, letak atas meja dan dia makan. Bila makan ni, dia pun takut. Cikgu ni rasa sedap ke tak sedap? Cikgu dia pun makan. Bayang, itulah kali pertama Atif masak mi goreng. Kali pertama Atif masak mi goreng. Cikgu dia bercakap, oh Alhamdulillah ada rasa sedap. Atif cakap, ya ke cikgu sedap? Ya sedap. Kau dah ikut apa yang aku ajar dan dia menjadi sedap. Jadi apa yang kau cakap? Kau cakap kau tak tahu. Manusia biasanya akan cakap tak tahu. So pengajaran daripada cerita ni ialah kita kena buat dulu baru tahu. Cikgu dah ajar tadi, dah beritahu macam mana nak buat. Mentor tadi, Sifu tadi dah ajar macam mana nak buat. So kita kena buat. Ada orang yang dapat ilmu tapi dia tak buat. Ini orang yang paling rugi lah. Dia dah diberi ilmu tapi tak buat. Sebab tu dalam dunia kehidupan kita, kita dah ada ilmu dan kita kena amalkan. Sebab tu agama cakap berilmu, beriman, beramal. Ini orang yang berjaya, orang yang berilmu, orang yang beriman dan orang yang beramal. Ini ada orang yang dapat ilmu, dia dah usaha secara ilmu tapi dia tak buat. Ini orang yang rugi. So cikgu dia cakap tadi, pesan kat dia. Lain kali kalau nak buat apa-apa, cari ilmu dulu, tanya dulu seorang cikgu, belajar dulu. Ini senang dia cakap tak tahu. So dia punya point lah, buat dulu baru tahu. Tapi mesti ada ilmu lah. So jangan buat benda tu dengan emosi. Jangan jadi orang macam yang ketiga tadi. Terlalu confident tapi tak ada ilmu. Orang yang sangat rugi. Okay, Abang Q ada nak tambah apa Abang Q? Cantik. Baik. Wow. Memang benda tu seiring je dengan Mr. B kan. Sebab dalam 21 tips yang saya kongsi, 21 tips confident yang saya kongsi, nombor satu tips yang kita kena ada ialah kita kena ada ilmu. Betul kan? Bukan betul. Ilmu belajar dekat sekolah. Bukan ilmu yang kita belajar dekat degree, nak ambil diploma, nak dapatkan sijil. Tapi ilmu yang kita tak tahu. Kita nak buat benda tu, kita tak tahu, kita kena ada ilmu dulu. Kan? Lepas tu jadi dua. Ada orang confident sebab ada ilmu. Tapi ada orang tak confident, walaupun dah ada ilmu, still tak confident. So dia kena disertakan dengan pengalaman, dengan peluang. Dan di mana peluang, ambil. Jangan ada ilmu tu simpan masuk poket, lepas tu basuh seluar jin, hilanglah ilmu tu. Betul. Yeah. Betul. So, saya tambah lagi Abang Q Boleh. Okey. So sepanjang PKP ni juga, saya tertarik dengan seorang cikgu, guru kaunseling, pengurusi guru kaunseling di Pulau Pinang. Bila kita bercerita tentang tajuk buat dulu baru tahu ni. So dia ada sebut satu perkataan yang saya sangat suka dan saya nak share dengan adik. Okay? Saya pun belajar sepanjang PKP ni, saya dapat dan saya kongsi dengan adik. Nak membina confident dalam buat sesuatu. Membina confident dalam buat sesuatu. Dalam proses buat sesuatu, dia ajar benda ni. Okay? Perkataan dia senang je. Myself. M-Y-S-E-L-F. Dia boleh salin dulu. Myself. M-Y-S-E-L-F. Okay. Kalau dah, pump sikit. Siapa yang sudah? Okay. Alright, semua dah Okay. So, myself ni saya pergi satu-satu. Yang pertama, dalam buat apa-apa perkara, M yang pertama, kita mesti minat. Dalam buat apa-apa, mesti kita tanam minat. Minat ni kena tanam dek. Banyak benda yang orang buat, dia tak minat buat benda tu. Untuk belajar sejarah lah dalam mata pelajaran kita belajar dulu. Siapa yang minat sejarah? Saya. Ada yang minat sejarah? Saya minat sejarah. Alhamdulillah. Sebab saya dibesarkan dengan atuk yang cerita tentang sejarah. So saya suka zaman Jepun macam ni, zamannya saya seronok dengar. Tapi ada orang yang dengar atau belajar sejarah, dia tengok buku je, dengar apa cikgu cakap. So nak belajar sejarah dulu pun kena tanamkan minat. So apa benda yang kita buat, kita kena buat minat. Kita kena jadikan kita happy dalam benda yang kita cebur atau kita buat. Kalau kita tak tanam minat, apa pun kita buat, dia dah ada macam barrier. Kita tak boleh teruskan. Dia dah ada macam barrier. Mesti tanam minat dulu. Apa benda nak buat,
mesti tanam minat dulu. Walaupun tak suka. Asal benda tu baik, tanam minat supaya kita suka buat benda tu. Right. Itu yang pertama. Minat. Yang kedua, why? MY, myself kan. Why? Why yang kedua is yakin. Dalam buat apa saja benda, kita mesti yakin bahawa kita mampu buat. Kita boleh buat. Mesti ada positif. Ini positif, pemikiran positif. Zaid kena tutup dulu mic. Zaid. Terima kasih Zaid sebab masuk. Alright, thank you. Kalau dapat yang tutup muka ni, kita tengok muka lagi bagus ni. Saya pun seronok macam ada orang depan saya ni. Cuma dapat macam nama je. Luna Amira, Ain Ismail, Zaid, Ang Farhan, Arif Fahmi, Dora. Kalau dapat muka tu, alhamdulillah, kita pun seronok dapat muka kawan-kawan ni. Adakah semua orang ni kenal antara satu sama lain ke? Semua ni kenal antara satu sama lain ke? Kan? Ni kawan-kawan baru, mana tahu besok jumpa kat R&R ke, raya mana-mana jumpa. Ni grup Abang Q ni. Tu seronok kan? Mana tahu boleh jalan besok, dapat jumpa Pride. Wanita tu ni? Alright, nice side. Kedua Y, yakin Alright. Yang ketiga, S. Dalam buat apa-apa, kita mesti S, sedia. Dalam buat apa, mesti sedia. Sedia ni bukan sekadar sedia nak jalan. Sedia ni termasuk kita kena fikir dua senario. Buat apa-apa, contoh kalau macam pada golongan-golongan yang nak bermula dengan perniagaan. Contohlah kalau kamu bermula dengan perniagaan, ada yang minat berniaga. Sedia ni, dia bukan sekadar sedia untuk menghadapi dia, tapi sedia dengan senario yang paling worst. Masuklah belajar sejarah ni. Kan? Sedia ni, sedia masanya berapa lama, sedia dengan tools-tools, sedia sebab pelajaran ni mengantukkan. Contohlah, macam saya suka. Ada orang kalau pergi mana-mana yang biasa dengar, yang paling tak suka, sejarah. Sebab tu saya sebut sejarah. Okay? Sedia dengan apa benda sekalipun untuk menghadapi dia. Sebab sejarah ni kalau kita baca saja memang tak jadi. Tapi kalau kita boleh buat dengan tools, maksudnya tools ni kita gambarkan sesuatu. Ada orang buat belajar sejarah, saya heran seorang sahabat saya dari Pulau Pinang, seorang motivator yang sangat hebat juga. Dia ajar orang sejarah dengan guna gambar-gambar. Gambar ke pokok tu dia bercerita. Ada orang yang boleh, orang visual dia boleh gambarkan. Ada orang yang auditory dia boleh dengarkan. Sampai orang boleh imagine apa sejarah, sejarah tu lah. Right. So yang ketiga tadi sedia. Yang keempat, yang paling Ya. Diorang dengar ni M apa, Y apa, S apa kan. Diorang tahu tak myself ni apa benda sebenarnya? Apa? Dia tips untuk apa? Apa dia? Myself ni untuk apa? Okey. Dalam nak buat apa-apa yang kita sebut tadi, buat dulu baru tahu. Myself ni sangat penting. Persediaan yang sangat penting untuk kita buat macam-macam. Antara yang sepanjang PKP ni, inilah antara yang orang sebut dan paling saya suka lah. So nak buat apa-apa, myself ini sangat penting dalam nak buat apa-apa. Alright. Bagus juga soalan macam itu. Ada lagi nak tanya ke? Siapa nak tanya boleh unmute. Boleh kita boleh share. Kadang-kadang soalan itu yang boleh membantu kita. Berbanding daripada saya seorang cakap. Kita belajar ni, bila Mr. B yang cakap seorang, dia macam 20% je dapat ni. Kau rugi ni, ni percuma ni. Ini kalau Mr. B datang sekolah ni dah 500-600 terbang So ini free ni. So gunakan peluang ni. Kalau Mr. B seorang yang berkongsi, 20% je lebih kurang, 20-30%. Lagi baki tu ialah daripada soalan-soalan korang. So tanya nak tanya apa? Ini peluang Ini peluang mungkin nak bercakap. Kalau kata soalan cepu mas sangat, kita simpan soalan. So nanti kita PM tepi lah. Kalau cepu mas sangat lah. InsyaAllah kalau ada yang boleh terjawab, kita jawab sekarang juga. Alright. Ada soalan? Elok ke kalau terlalu yakin? Macam mana? Terlebih yakin. All we ever hear from you is blah, blah, blah. So all we ever do is go, yeah, yeah, yeah. And we don't even care about what they say. 'Cause it's yeah, 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 yeah. Blah, blah, blah. Elok ke kalau terlebih yakin? Tak elok juga. Sebab bila terlebih yakin ni, nanti kita boleh datang
satu perasaan takbur dalam aku boleh buat ni, tak ada hal ni. So akan timbul satu perasaan yang tak baik pula. Baik. Kadang-kadang terlebih yakin ni boleh buat kita jadi gagal pun. So ilmu dan keyakinan ni dia kena balance. Unless kita dah ada pengalaman tu, strategi tu betul, insyaAllah. Sebab tu experience ada satu benda yang sangat penting lah. Pengalaman ni benda yang sangat penting. Orang dulu pun cakap, carilah pengalaman. Kerjalah dulu, cari pengalaman kalau nak berniaga. Buatlah satu, carilah pengalaman. Orang dulu pun dah cakap, cari pengalaman. Saya juga waktu nak berkahwin, bayang nak berkahwin. Waktu nak berkahwin dulu pun, pakcik cakap, selamat cari pengalaman. Apa pengalaman ni? So nak kahwin pun, dia ada pengalaman-pengalaman dia. So bila dah tahu macam ni, orang pasangan kita suka macam ni, pasangan tak suka macam ni. Sebut pasal potensi diri pun, alhamdulillah, kalaulah besok dah berkahwin, mungkin boleh cari geng-geng trainer, motivator ni, sebab geng trainer ni yang boleh tahu ataupun ada pengalaman tentang potensi diri, dia boleh menyelamatkan perkahwinan. Alhamdulillah saya juga dah beberapa orang dah terselamat daripada berlakunya perceraian. Sebab apa? Mengenali potensi diri ini salah satunya bukan sahaja untuk diri sendiri, pasangan kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita. Potensi diri ni bukan untuk kita saja. Kita boleh kenal orang sekeliling kita. Right. Kita balik myself tadi boleh Boleh. Ada soalan? Right. Tapi lepas soalan. ni. Sebelum nak habis. Lepas ni. Okay. Simpan soalan lepas ni kalau nak tanya. Okay. Right, myself. Yang keempat E. Nak buat apa-apa kita mesti enjoy. Mesti happy. Mesti buat dalam keadaan happy. Ini kalau rasa so dia takkan jadi benda yang menyuburkan minat kita. So kena enjoy. Minat lain, enjoy lain. Enjoy ni kita kena buat happy ni. Kena buat happy. Ada orang yang buat sesuatu ni dia tak enjoy, terpaksa. Tapi kena bagi diri jadi enjoy untuk buat benda tu. Right. Yang seterusnya L. L, lapang masa. So dalam buat apa-apa, kita kena bahagikan masa. Ada limitasi masa ataupun kena bagi sedikit ruang masa dalam kita buat benda tu. Yang terakhir, nak buat apa-apa, kita kena fokus. Supaya apa yang kita nak buat ni, kita akan berjaya. So myself tadi saya kongsi, sebab tujuan dia kalau kita nak buat dulu baru tahu ni, kita kena ambil kira myself ni. Sebab apa? Barulah kita boleh jayakan apa yang kita nak usahakan tu. Nak bina confident pun insyaAllah daripada myself ni. Salah satu cara lah yang mungkin saya sendiri dapat daripada seorang guru daripada Pulau Pinang. Mungkin ada pertanyaan ataupun Abang Cu nak tambah apa? Right, tu ada soalan daripada Arif Fahmi. Arif Fahmi, dia tanya, Mr. B, macam mana nak yakin depan crowd people? Wow, soalan. Siapa? Apa tanya tadi? Arif Fahmi. Arif Fahmi. Okey. Wow, soalan ni best ni. Ini speaker ke? Kan? Arif Fahmi speaker ke? Arif Fahmi bekerja ataupun sekolah? Cuba jawab sikit, Jawab sikit. Arif Fahmi unmute. Boleh unmute tak? Sekolah. Saya takut nak cakap depan orang ramai. Jangan risau, depan Fahmi, depan Arif cuma ada kamera je. Tak ada orang. Okey, saya takut nak cakap depan orang ramai. Sekolah, okey. Alright, saya dulu bermulanya bercakap depan orang ramai pada ketika umur saya 12 tahun. MRSM wow, MRSM. MRSM mana ni? Okay. Saya mula bercakap, saya jadi ketua pengawas zaman sekolah rendah, saya jadi ketua pengawas. Saya pemimpin pelajar. Dan saya mula mengacara majlis. Itu kali pertama saya mengacara majlis pada ketika saya umur 12 tahun. Dan cikgulah pendorong saya. Dan apa yang cikgu saya ajar. Dan itulah saya amalkan sampai sekarang. Macam mana nak bina confident Yang pertama, saya kena belajar bercakap dengan cermin dulu. Kita pandang diri kita. Cakap dengan cermin, kita bercakap dengan diri kita, apa benda kita nak cakap. Dan apa nak cakap tu sangat penting. Apa yang kita nak cakap tu sangat penting. Jangan cakap pandang ni tak gunalah. So kita cari satu point, bercakap dengan cermin. Yang kedua, nak bina confident, saya suka bila saya tengok
saya tengok cermin tu, yang saya nampak tu ialah waktu zaman saya baby. Ataupun dulu cikgu saya cakap, kalau ada orang depan kita tu, kita anggap dia macam kambing atau ayam. Kita bercakap ayam atau kambing, dia orang takkan jawab apa-apa, dia dengar je. Itu yang saya buat dan saya cuba praktis daripada dulu. Itu yang saya imagine bila saya takut, sebab bila saya tak confident. Sebab kita anggap orang bawah tu, kalau mula-mula nak praktis bercakap, pastikan mind kita cakap orang depan ni tak biasa Rumput. dengar apa yang aku nak cakap. Rumput. Dia akan dengar apa aku cakap. Tapi bila kita dah through experience pengalaman tadi, macam saya berdepan kadang-kadang bercakap dengan parent, kadang-kadang cakap dengan orang-orang yang lebih tinggi education, executive level. Kadang-kadang soalan tu saya kena predict. Sebab tu saya kena bersedia dengan apa yang mungkin soalan akan keluar. Dan saya akan bersedia dengan golongan sasar yang saya kena bagi. So first nak build confident, cakap dengan cermin. Sehari kalau anda seorang pemimpin ajar, hari-hari try cakap sekurang-kurangnya 10 minit cakap dengan cermin. Tapi ceritalah, bukannya pandang je. Cerita dengan cermin tu dekat diri kita. Yang kedua, kita pandang cermin kita macam kita anggap yang muka ni kita zaman baby. Kita pun happy cakap. Bagi nak build confident ni lah. Dan bila dah lama-lama, bila kita berdepan secara realiti dengan kawan-kawan kita anggap macam Abang Q cakap baik sikit. Kita anggap orang depan macam rumput, dengar je. Dia gerak-gerak kan, rumput gerak-gerak. Macam saya, cikgu saya cakap anggap je macam kambing atau ayam kat depan tu. Itu yang saya buat dululah. So saya pun build confident, akhirnya Alhamdulillah sekarang saya boleh bercakap, saya pernah bercakap depan 20,000 orang. Wow. Itu pengalaman lah, cakap depan 20,000 orang. So saya itulah sekali 20,000 orang. Biasa-biasa sekolah, IPT. So memang gugup adalah perkara biasa. Kita adalah manusia biasa. Alright, adakah saya menjawab soalan Arif tadi? Arif Fahmi? Atau mungkin menjawab soalan kawan-kawan yang lain yang sedang mendengar? Alright, kita dah kurang 10 minit lagi kita akan habis. Ya, Mr. B, kejap je. Cakap dah habis. Masa dia cepat berjalan. Dia kalau motivator bercakap 2 jam pun dah tahu-tahu dah 2 jam. Betul? Sangat betul. Saya rasa sangat mahal. Okay. Kan Iman, Ain, Nurin, Adriana adalah student Abang Chu berkenaan dengan TBC, Tips Bina Confident. Diorang belajar banyak kelas, diorang banyak belajar tips-tips confident. 21 diorang belajar. Dan antaranya Mr. P dah kongsi hari ni iaitu ilmu dan pengalaman ataupun peluang. Dan hari ni abang rasa lagi banyak perkara baru, ilmu baru yang 3 orang ni yang diorang dapat. Dan ilmu asas untuk kawan-kawan yang lain yang tak join lagi kelas TBC. It's okay, itu pilihan masing-masing. Dan Mr. B pun ada dia punya kepakaran dia kan, yang nak mengenal potensi diri. So boleh cari Mr. B, follow Mr. B dekat YouTube ada, Facebook ada, Instagram ada. Cari Motivator Awesome, rapat kan, Motivator Awesome. So follow rapat dengan Mr. B ni untuk kenal lebih dalam lagi, ataupun ada benda-benda nak tanya. Hari ni lupa nak tanya, aku dah bagi peluang nak tanya, tapi esok baru teringat, alamak nak tanya lah Mr. B hari tu, lupa lah pula. So DM dekat IG boleh, dekat Facebook boleh, dekat YouTube boleh. Right, so kita ada lebih kurang 10 minit lagi. Mr. B, boleh tak Mr. B untuk rumuskan sikit topik kita hari ni? Okay. Apa yang saya nak rumuskan hari ini, dalam kehidupan kita tak boleh jadi orang yang paling last ni, tak bergerak. Dia ada ilmu, setiap orang daripada kita, saya percaya orang yang terpelajar, orang yang pergi ke sekolah paling tidaknya, diberi ilmu, diberi pengetahuan oleh guru-guru kita, jangan jadi orang yang tak bergerak. Jangan jadi orang yang tak bergerak. Ruginya kita ni ada ilmu, so kita kena bergerak. Ramai orang cakap kalau saya jumpa, especially orang yang kelas belakang, saya suka jumpa kelas orang belakang ni. Dia sebab confident tak tinggi. Dan dia kebanyakannya orang yang kurang kasih sayang, dia ada sentuhan. Sebenarnya dia mampu, dia boleh buat. Ramai orang suka bagi alasan dalam kehidupan. So yang bagi alasan ni lah orang yang rugi. Ada orang yang bagi alasan ni, yang saya sebut kurang kasih sayang ni, sebabkan faktor keluarga je banyaknya. Ramai orang gagal ni kerana faktor keluarga. Saya nak beritahu, saya nak share sikit tentang diri saya. Abang Q pun tak pernah dengar. Kalaulah orang lain yang seperti saya, mungkin dia akan jadi down.
saya nak beritahu saya anak sulung daripada 5 orang adik-beradik, 1 bapa, 1 mak. Okay. Saya anak sulung daripada 5 orang adik-beradik, 1 bapa lain mak. Sebenarnya saya ada 7 orang adik-beradik, 1 bapa lain mak. Okay. Saya nak tanya adik-adik, boleh jawab secara chat atau boleh buka mic. Agak-agak bapa saya kahwin berapa? Tunjuk jari lah, tunjuk jari. 2, 3, 4, 5. 2 2. Agak-agak bapa saya kahwin berapa? Oh, 3 Betul Atif, bapa saya kahwin 3. Sebagai seorang anak sulung, saya tak suka. Ramai orang kalau ditanya lelaki lah, suka tak kahwin lebih? Suka. Saya tanya balik, suka tak kalau bapa dia kahwin lebih? Memang takkan ada orang yang cakap suka. Tapi orang yang gagal ni, orang yang malas ni, orang yang bermasalah ni, dia kerana faktor keluarga lah. Dia beri alasan keluarga dia bermasalah, dia akan hidup bermasalah. So, masalah ni datang daripada siapa? Dari diri sendiri. Faktor dalaman diri sendiri. Sebab orang nak berjaya, setiap orang boleh berjaya dan mampu berjaya. Dia jangan bagi alasan. Dan dia tak nak buat sebabkan dia punya alasan yang banyak ni. So, nak buat apa-apa, nak berjaya sesuatu, mesti ambil tindakan. Saya suka kalau saya pergi mana-mana, saya akan cakap, kalau orang nak berjaya, dia mesti ambil tindakan. Kalau dia tak ambil tindakan, dia akan cakap apa yang diimpikan, apa yang dihasratkan, sekadar bercakap kat bibir je. Itu je poin saya. Right? Jadi, poin saya dalam tajuk kita hari ni, buat dulu, baru tahu ialah saya nak adik-adik ada ilmu, kita buat dan ambil tindakan. Jangan takut tak mampu buat. Kita dah ada ilmu. Percayalah, kita buat, kita dapatkan pengalaman, daripada pengalaman itu lagi banyak ilmu kita dapat. Beberapa hari ataupun tahun lepas pun dah mula start. Jack Mas, pemilik platform Alibaba, dia bercerita tentang macam mana dia berjaya. Dia bukan bekerja dengan orang yang dah berjaya. Dia bekerja dengan orang yang baru mula syarikat. Dia bekerja dengan orang yang baru mula syarikat. Dia belajar macam-macam perniagaan. Jack Ma cakap dia akan ikut orang yang belajar dan dia mampu memimpin orang tu untuk berjaya sama-sama. So, adik-adik semua kebanyakannya yang mungkin dah ikut dengan Abang Q, selalu dengan Abang Q, cari, okay? Cari MESTI. Nak berjaya kena cari MESTI. Saya ulang, nak berjaya mesti ada MESTI. Yang pertama, mentor. Kita ada Abang Q hari ni yang mampu menjadi mentor adik-adik yang mungkin selalu adik boleh ikut. Tanya dia selalu sebagai seorang sifu macam mana nak berjaya. Dan dia pun alhamdulillah orang yang tak loket ilmu, tak loket beri platform, rakan-rakan seperti saya berkongsi. Okay? Yang pertama mentor, cari mentor. Yang kedua kita kena ada experience. Kena cari pengalaman. Tak ada pengalaman kita rugi. Okay? Yang kedua kena ada experience. Mana tadi nota saya? Saya dah buat nota tadi. Okay. Yang ketiga, orang yang nak berjaya, dia mesti ada strategi, sistem dan skill. Orang nak berjaya, dia mesti ada strategi, sistem dan skill. MES. T. Okey, team. Kenapa saya cakap team? Ada orang berjaya yang boleh berjaya seorang-seorang. Penipu. Ada orang yang berjaya boleh berjaya seorang-seorang. Sebab ini adalah ibarat team. Sebab tu saya dan Abang Q saya cakap, ada soalan tanya, kalau nak tanya apa-apa, beritahu. Sebab kadang-kadang soalan itu yang akan membantu kita semua. Soalan itu tak terfikir oleh kita, tapi terfikir mungkin oleh Wawa Zainal. Oh, nama Wawa Zainal? Macam pelakon. Kan? Terfikir oleh Wawa Zainal, tiba-tiba Wawa Zainal tanya, semua orang dapat tahu ilmu tu. Sebab tu tim ni sangat penting. Sebab tu dekat sekolah pun dah tak ada streaming, tak ada lagi. Orang pandai depan belakang, orang tak pandai kalau belakang, tak ada. Tim sangat penting. Kita kena bantu satu sama lain. Sebab tu macam Abang Q dia sekarang banyak dengan Cikgu Jinggo. Cikgu Jinggo cakap kita tak boleh terbang seko-seko, tak boleh terbang seorang-seorang, baik terbang ramai-ramai. Saya pun setuju dengan Cikgu Jinggo. Sahabat kita ni semua, sahabat saya Abang Q. Dia tak boleh terbang seorang-seorang, kena terbang ramai-ramai. Okay? MES team. Yang kelima I. All we ever hear from you is blah blah blah. So all we ever do is go yeah yeah yeah. And we don't even care about what they say. 'Cause it's yeah 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 yeah. Blah blah blah. I ialah improvement. Apa benda yang kita buat, yang kita dah ada experience tadi, kita kena buat improvement. Okay? Improvement ni, perbaikilah diri hari-hari. Kita kena buat hari ni lebih baik daripada
semalam dan hari esok lebih baik daripada hari ini. So insya-Allah berkat dengan perkongsian ini mudah-mudahan sedikit sebanyak boleh memberi manfaat kepada adik-adik pada hari ini. InsyaAllah Abang Q. Itu perkongsian saya pada hari ini. Berharap memenuhi kehendak Abang Q. Power. Memang power. Kita ada myself dan kita ada mesti. Myself apa? Minat, yakin, sedia, enjoy, lapang masa dan fokus. So nak buat apa-apa mesti kena ada 6 perkara. Nak buat apa-apa kena ada minat. Okay? Nak buat kena ada yakin. Kena yakin kita boleh buat. Kita kena bersedia untuk buat. Kita kena enjoy, bukan terpaksa. Kita kena lapangkan masa, luangkan masa untuk buat apa yang kita nak buat dan kita kena fokus. Okay, fokus ni apa? Forget other commitment until success. Alright, fokus. Wow. Kemudian nak berjaya. Nak berjaya, Mr. B kongsi mesti. Mesti ada mesti. Mesti ni apa? M ialah mentor. E ialah experience, pengalaman. S mesti ada sistem. Sistem betul Sistem, strategi dan skill. Skill. Wow. Terima kasih Iman. Dia share dekat chat. Kemudian kita kena ada team. Kena ada team. Tak boleh berjaya seorang-seorang. Kita kena ada team. Dan sebenarnya dalam group The Champion tu pun ada team yang menghandle benda tu. Okay, kita ada team yang handle benda tu dan sedang di-improvise. Group tu sedang dikembangkan. Kemudian kita nak ada improvement. Okay, kena ada improvement, penambahbaikan lah. Kan, hari ni lebih baik daripada semalam, esok lebih baik daripada hari ni. Alright. So itu kesimpulan untuk hari ni, topik kita hari ni. Sebelum Abang Q habiskan, kita akan macam biasa guys, kita akan ambil gambar. Alright. Kalau kita selfie ramai-ramai kan. So Ini kita ambil gambar macam ni? Gambar. Saya akan screenshot. Alright. Jadi Kalau boleh semualah buka gambar kan? Arif Fahmi, Amira. Siapa tak buka rugilah. Famous tau. Masuk dalam Instagram motivator awesome. InsyaAllah. Atif nanti kau post dekat kau punya story bagi budak-budak Starul jealous sikit. Atif budak Tafiz, dia daripada Darul Rizwan. Sekolah Tafiz Darul Rizwan. Saya pernah buat program dengan sekolah menengah Tafiz Darul Rizwan ni 5 sekolah, 5 daerah. So Atif daripada daerah Lenggong. Ipoh, Lenggong. Dia ada 5 daerah. Aku pun tak ingat daerah mana je. Banyak sangat daerah. Alright, so kita akan ambil gambar. Ready? Syakila ready? Alright, so 1, 2, 3. Dah, aku tengok dulu. Okey, cantik. Boleh? Boleh Nanti boleh share ni? Boleh. Nanti saya share. Saya share dekat WhatsApp. Alright. Saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan jutaan terima kasih kepada Abang Q dan juga adik-adik sekalian sebab sudi mendengar. Support Abang Q dalam grup ni pun dah cukup baik ni. Alhamdulillah. Dan saya juga terima kasih kepada Mr. B. Sudi. Ramai yang kita dah jemput sebenarnya Mr. B. Tapi tak ramai yang sudi. So ini orang-orang yang hebat lah. Orang yang sudi merendahkan diri, merendahkan hati untuk berkongsi. Tak ramai. Ada yang kita, ni terus terang cakap dengan adik-adik semua kan, tuan-tuan perempuan. Ada, ni semua tuan-tuan perempuan lah ni. Saya dah kongsi, saya jemput direct PM kan. Adalah ramai lah yang orang-orang power, yang ada nama kita jemput. Tapi krik-krik je. Blutik je tu lagi. Itulah, itu maksudnya mungkin dia ada value dia sendiri kan. So ni power lah. Macam kita dah ada dengan Mr. B, semalam kita dengan Cik Khairul MTM. Semua orang hebat ni. Mr. B, Cik Khairul MTM, Cikgu Jinggo, orang-orang hebat. Tapi sudi merendahkan diri untuk berkongsi dengan adik-adik, percuma. Itu yang penting. Tak semua orang boleh bagi macam ni. So terima kasih dan minta maaf Mr. B atas kesal bahasa ke ataupun terkurang, kita lambat mula tadi, ada situs teknikal sikit. Dan semoga ada rezeki kita buat live lagi. Kita berjumpa mungkin. InsyaAllah. Right? InsyaAllah. Right, insyaAllah. So ingat guys semua, ilmu yang dapat hari ni jangan tak amal. Okay, faham, hadam,
amal. 3 perkara penting. Alright, faham? Hadam, amal. InsyaAllah kita akan lebih sukses daripada kita yang semalam. Right, so itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over, until you kissed my lips and you saved me. My hands, they were strong, but my knees were far too weak.